الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بغير مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم بجهر إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هل ينظر من في السماء أن يسفككم الأرض فإذا هي تمور أم أمنوا من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نسير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يرزقكم من دون الرحمن إن تابعون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عطب ويفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Maaflah ya. Okey, hai semua. Apa khabar? Assalamualaikum. Kenapa saya baca Al-Quran saya tiba kan? Lepas tu dengan penuh bertajwid, dengan penuh taranum, apa benda yang saya nak sampaikan ni? Okey, sebelum itu saya ingin mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Siti Nur Hidayah binti Hosni. Saya merupakan pelajar Universiti Selangor, iaitu mengambil kos Diploma Pengajian Islam. Okey. Nombor matrik saya adalah 3193003191. Mesti semua bertanya, kenapa saya tiba-tiba membaca Al-Quran, tiba-tiba perkenalkan diri sendiri kan? Saya pula terkejut, lupa pula yang saya nak kenalkan kepada semua kan? Okey. Sebenarnya saya ingin membentangkan tentang tajwid. Mesti ramai yang baca Quran, ramai yang pandai-pandai membaca Al-Quran kan? Jadi saya menggunakan apa pengenalan tajwid dan mengikut dalil pensyariatan. Mesti semua tertanya-tanya, apa pula lah pengenalan dia, apa pula lah dalil dia mengikut Al-Quran, apa pula dia punya dari mengikut sunnah, daripada ijma' ulama', daripada hadis-hadis riwayat kan. Semua nak tanya apa pengenalannya. Dan selain saya akan juga memberitahu tentang sejarah bagaimana tajwid diperkenalkan. Semua panjang sekarang ni, zaman sekarang ni kita baca penuh bertajwid, penuh dengan pembacaan yang elok kan, sedap didengar. Okey, kita akan perkenalkannya dengan pembacaannya. Okey, sebelum tu mari kita membaca doa belajar bersama sebelum kita memulakan pembelajaran kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna mu'minin illa rabbina munqalibin. Okey, sekarang tajuk kita adalah definisi tajwid dan dalil pensyariatan. Okey, apa definisi yang akan kita mengetahui tajwid dalam dalil pensyariatan? Okey, mari kita teruskan lagi.
Okay. Definisi tajwid. Definisi tajwid ini dia ada 3 ya, iaitu dari segi bahasa, istilah dan setengah ulama. Apalah dari segi bahasa kan? Okey, dari segi bahasa adalah mengelokkan dan mencantikkan. Maksudnya apabila kita membaca, pembacaan itu seperti cantik didengar, cantik disebut, dilafazkan. Dari segi istilah maksud sesuatu ilmu untuk mengetahui cara melafaz huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Okay, dari setengah ulama, tajwid ialah menunaikan hak huruf dan apa yang sepatutnya bagi satu huruf Al-Quran, seperti menunaikan yang sepatutnya bagi makhraj sesuatu huruf, sifat-sifatnya dengan panjangnya, mat, tebal atau tipis sebutan satu huruf dan lain-lain hukum ilmu tajwid. Maksudnya setengah ulama maksud panjang pendek tajwid yang kita baca. Lepas tu mat dia lagi dengan dengungnya lagi. Maksudnya lengkaplah pembacaan kita tu seperti pembacaan yang sempurna. Bila kita melafazkan ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran. Okey, hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Dia ada 2 iaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah bila kita mempelajari ilmu tajwid. Fardu ain pula apabila kita mengamalkan bacaan Al-Quran dengan bertajwid. Okey. Macam mana kita nak tahu itu fardu kifayah kan? Okey, fardu kifayah ni apabila satu bandar atau tempat atau kampung di mana saja, di tempat lah, suatu tempat tu mesti seseorang itu mempelajari, mesti mengetahui tentang ilmu tajwid untuk sebagai rujukan kepada orang lain. Tapi kalau tak ada seorang pun yang mahir dalam ilmu tajwid ini dalam satu bandar, satu tempat, satu kampung ke, maka berdosalah setiap orang di dalam bandar itu. Okey. Seterusnya iaitu hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid ini dia ada 2, iaitu apabila membaca Al-Quran pada kadar yang minimum dan tak mengubah struktur perkataan atau merosakkan maknanya, dia adalah fardu ain. Kalau kita, yang kedua, kalau kita memelihara keseluruhan hukum-hukum tajwid dan bacaan, adalah hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmu tajwid. Jadi kita ada 2 kan, satu yang kadar paling minimum, dan tidak mengubah struktur perkataan merosak makna. Yang satu lagi adalah memberi keseluruhan hukum tajwid. Jadi dari 2 iaitu fardu ain dan wajib ke atas mereka. Okey. Okey, hukum mempelajari ilmu tajwid ini. Okey, kita boleh melihat daripada Aisyah, daripada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kirami al-bararati wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u fi wa huwa alaihi syaqul lahu ajrani. Ia bermaksud orang yang mahir dengan Al-Quran, hafalan dan bacaannya yang amat baik dan lancar, kedudukannya di akhirat adalah bersama para malaikat yang mulia dan taat. Adapun orang yang membacanya Al-Quran dan tersekat dalam bacaannya sedang ianya amat payah baginya adalah 2 pahala. Daripada haji riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dah tahu kan, daripada hukum yang kita belajar ni, kita tahu yang mengetahui dan mengetahui semua ayat-ayat Al-Quran, iaitu tajwid daripada mat-mat, panjang pendek, adalah wajib bagi semua orang. Dan bila kita membaca walaupun baca sedikit pun. Okey, daripada dalil wajib mempraktikkan tajwid dalam setiap pembacaan. Okey, dalil ini saya dapat daripada 3, iaitu dalil daripada Al-Quran,
As-Sunnah dan ijma' ulama. Okey, kita mulakan daripada dalil daripada Al-Quran. Okey. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi wa ratilil Qur'ana tartila. Maksud, bacalah Al-Quran itu dengan tartil daripada surah Al-Muzammil ayat keempat. Okey. Ayat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran yang diturunkan kepada itu dengan tartil, dan iaitu mengelokkan sebutan Al-Quran setiap huruf yakni yang bertajwid. Maka ini jadi telah dibuktikan bahawa Al-Quran ini telah diturunkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW sejak pembacaan yang bertajwid dan firman Allah SWT yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Warattalnahu tartila, bermaksud dan kami Allah telah bacakan Al-Quran itu kepada Muhammad SAW secara tartil dan bertajwid daripada surah Al-Furqan ayat 32. Ini telah dijelaskan ya, bagaimana Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran itu kepada Jibril AS dan bagaimana Jibril AS mengajar Rasulullah SAW iaitu membaca ayat Al-Quran dengan huruf-hurufnya penuh bertajwid kan. Tak ada cacat cela daripada ayat Al-Quran itu, penuh Rasulullah membaca dengan elok, bertajwid dan disedap didengar daripada oleh setiap orang. Okey, kita lihat daripada dalil dari As-Sunnah pula. Apabila Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan penuh bertajwid, dapat dilihat daripada ayat yang telah dinyatakan sebelum dengan hadis-hadis yang selepas di antaranya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ummu Salamah ini ditanya oleh para sahabat yang lain bagaimana baca Rasulullah dan bagaimana dalam Al-Quran dan solat baginda, maka Ummu Salamah menjawab, فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا. Ya, bermaksud ketahuilah kamu semua adalah baginda sallallahu alaihi wasallam solat kemudian tidur dengan kadar baginda solat tadi. Kemudian baginda solat semula dengan kadar baginda tidur tadi. Kemudian tidur semula dengan kadar beliau solat tadi sehingga menjelang subuh. Kemudian dia Ummu Salamah menunjukkan cara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan sebutan huruf-hurufnya satu persatu daripada hadis 2847 Jami' At-Tirmizi. Okey, hadis yang lain pula. Okey, hadis yang lain pula. Qala kana ya'ridu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marratan fa'arada alaihi marratayn fi al-'ami allazi kubit fihi wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashran fa'atu utakafa 'ishraini fi al-'amu allazi kubidu fihi. Yang bermaksud Allah Jibril alaihissalam mengumpulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Quran setiap sekali setahun, yakni pada bulan Ramadan. Maka pada tahun baginda wafat dikemukakan kepada dua kali. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari bagi setiap tahun, yakni pada bulan Ramadan. Maka pada tahun baginda wafat baginda beriktikaf 20 hari. Hadis ke-4614 Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr pula, Rasulullah SAW bersabda, Khuzu al-Qur'ana min arba'atin minna Abdillahi ibni Mas'udin wa Salimi Mu'az ibni Jabali wa Ubay ibni Ka'ab. Ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Hadis ke-4615 dari Sahih Al-Bukhari. Jadi yang telah dituliskan ini
bagaimana hadis ini, bagaimana macam mana kita nak tahu daripada pembacaan yang elok, maka ambillah pada 4 orang ini, iaitu Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muaz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Okey. Seterusnya daripada dalil dari ijma' ulama. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman dari zaman Rasulullah SAW sehingga sekarang dalam menyatakan bahawa membaca Al-Quran secara bertajwid adalah satu fardu dan wajib. Pengarang kitab ni Hayah menyatakan sesungguhnya telah ijma' sepakat semua imam dari kalangan ulama yang dipercayai bahawa tajwid adalah satu yang wajib sejak zaman Nabi SAW lagi sehinggalah sekarang ini, dan tiada seorang pun yang mempraktikkan kewajipan ini. Okey. Okey. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang kerana memberi pinjam telinga dan mata walaupun sekejap. Okey, kita dah tahu daripada dua hukum tu. Pertama ni wajib kepada orang, setiap orang kan. Maknanya kita tahu mulai ada fardu kifayah dan fardu ain dan macam-macam. Dan semoga kita dapat mempraktikkan, dan saya akan bagi satu hadis kepada kita semua, iaitu daripada Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kepadanya, daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bila kita mendapat ilmu ni, walaupun sekejap, walaupun sedikit ilmu yang kita dapat ini, semoga kita dapat mendapat pengetahuan yang lebih tentang ini. Dan saya minta maaf atas salah silap daripada maklumat yang saya beri itu. Ada salah cecah bela kat situ kan. Jadi terima kasih kerana mendengar, dan semoga kita sama-sama mendapat ilmu manfaat dan kita sama-sama memberi info ni kepada orang lain. Sekian, terima kasih, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Ustazah Faridah bin Saleh.